Baik, Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Pagi-pagi ni kami bawa kalian ke satu sudut pandang yang lain. Kami berlintas langsung di tengah-tengah Sungai Muar ni dan kami sedang merapati bot nelayan yang berada di hadapan ni. Mereka ni sebenarnya adalah penyelam tiram. Bagaimana kita nak mendekati kehidupan mereka. Mereka ni merupakan legasi generasi ke generasi mencari tiram di dasar Sungai Muar ini. Jadi sebentar nanti kita akan bawakan bagaimana sebenarnya cara-cara mereka menyelam di bawah tu, katanya hampir 10 hingga 12 meter. Hanya semata-mata untuk mendapatkan tiram putih, satu-satunya spesies tiram yang sangat terulung di dunia berada di Muar ini. Ini Abang Mat. Assalamualaikum Abang Mat. Assalamualaikum. Okey, sekejap lagi nanti kita bersama dengan Abang Mat. Okey, Abang Mat nak selam dulu. Okey, nanti kita tengok berapa hasil tiram Abang Mat, okey? Okey, ini antara penyelam profesional mereka. Bayangkan kaedah dan juga teknik mereka masih lagi tradisional tanpa sebarang bantuan peralatan pernafasan. Itu antara kelebihan mereka dari generasi ke generasi, itu yang terbaik. Sebentar nanti kita akan bersama dengan mereka ni semua. Kita akan bawakan di MHI khusus untuk anda. Fariha. Wow. Fariha kiranya membawakan kita pengalaman beliau secara langsung daripada Pengkalan Tiram Muar Johor, dan saya sebenarnya rasa sangat tertarik bila katanya spesies tiram putih ini salah satunya di dunia. Di Malaysia tau. Ya, dan seluruh dunia memang kalau nak mencari tiram putih itu akan datang ke sana sebab kat sana adalah kira perjumpaan air tawar dan juga air masin. Dan katanya memang ramai datang untuk buat penyelidikan dan kajian. Betul. Jadi memang itu antara yang istimewa kita bawa ke anda hari ini, bukan sahaja di studio. Kita ada rakan tugas kami Fariha di sana. Kejap lagi nak tengok juga Fariha pun sama-sama cari tiram kan? Macam mana kan? Macam mana nak mengutip tiram tu? Alright. Dan hari ini bersama kami Haziq dan juga Daya di MHI, kita akan bercerita banyak mengenai keadaan. Bagaimana keadaan sebenar dan sekarang ini saudara kita yang berada di Palestin. Dan sebelum kita bersama dengan rakan-rakan kita yang memang berasal daripada Palestin, kejap saja lagi. Tapi ini kita ada update sedikitlah tentang apa update yang terbaru yang kita dapat di X. Dan ini cerita mengenai serangan udara Israel ke atas pintu gerbang Hospital Al-Shifa Gaza, dianggarkan puluhan yang syahid dan cedera. Okey, jika saya boleh tambah sedikit, sebenarnya ada fakta daripada wartawan di sana, itu daripada Palestin. Katanya kalau anda ingin tahu, sebenarnya mereka mengarahkan mereka untuk ke Rafah. Pintu ke Rafah tu yang nak melintas tu. Mereka yang arahkan daripada Israel sebenarnya. Tetapi rupanya mereka mempunyai plan yang lebih kejam, itu dengan membedil di situ. Jahat betul. Maksudnya itu terlalu terang maksudnya konon-kononnya bawalah mereka yang sedang kesakitan, yang kritikal untuk melintas, tapi rupa-rupanya mereka nak membedil dan membunuh mereka dan menggunakan alasan bahawa ambulans itu adalah kegunaan Hamas. Jadi mereka sekarang menggunakan apa sahaja alasan katanya untuk menghilangkan ataupun menghapuskan Hamas, tapi sebenarnya Haziq, mereka sebenarnya ingin membunuh rakyat Palestin. Ya, itu adalah satu cara yang paling jijik. Betul. Yang kalau kita dapat lihat sekarang ni. Jadi kalau kita tengok update-update lagi, ada lebih 60 tebusan yang hilang akibat serangan daripada Zionis. Dan jurucakap Brigade Izzeldin Al-Qassam Abu Ubaidah berkata 23 mayat daripada 60 tebusan hilang sebenarnya terperangkap di bawah runtuhan akibat serangan udara Israel sendiri. Ini juga saya mendapat tentangan daripada rakyat mereka sendiri. Betul. Bahawa adakah mereka ingin melepaskan tebusan kerana mereka telah menjatuhkan bom di mana-mana saja tempat, termasuk di hospital, di refugee camp, di church, di masjid-masjid, ke mana saja yang ada manusia, di situ mereka akan membedil. Mana hilang peri kemanusiaan apabila tahu ada kanak-kanak, orang tua yang berada di situ, ada bayi kan. Jadi itu adalah satu perkara yang kita tak boleh nak hadam dengan perangai mereka. Dan buat Puan Haziq juga dan untuk semua penonton MHI, sekarang ini dijangkakan lebih daripada 6,000, bukan 6,000 yang meninggal, 6,000 adalah kanak-kanak sahaja yang meninggal, dan lebih daripada 10,000 sebenarnya kehilangan nyawa. Ini bukan sahaja kira kita katakan pembunuhan secara besar-besaran, dan ia juga disaksikan satu dunia. Dan satu dunia juga bangkit. Dan jika kalau kita lihat 2 hari lepas, saya di Indonesia lebih 2 juta rakyat sama-sama turun padang untuk menyatakan solidariti mereka. Betul. Ya, Haziq? Alright. Jadi kejap saja lagi kita akan bersama dengan 2 orang rakyat Palestin
Palestin yang ada di Malaysia sekarang ini untuk memberi sedikit sebanyak update bagaimana keadaan keluarga mereka yang berada di Palestin, di bumi Gaza sekarang. Okey, jadi sebelum itu jom kita bersama dengan Fariha sekarang ni yang berada di Pekalan Tiram Muar Johor. Jom kita tengok mengutip tiram. Fariha, kutip tiram tengok tu. Okey. Oh, tapi tu bukan Fariha lah, tu orang lain tu. Baik, kita kembali berlintas langsung dari Sungai Muar ini. Sekarang saya berada dalam bot Cik Nasir ni. Cik Nasir, sebentar nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya cara-cara mereka ni menjadi penyelam mencari tiram di dasar Sungai Muar. Boleh? Okey, kalau dapat saksikan ini sebenarnya sangat penting. Namanya galah kan? Okey, nak tanya, galah dia berfungsi untuk apa, Cik Mat? Kita turun ke bawah. Kita tak turun bawah untuk mengambil tiram. Untuk melalui galah ni. Berapa panjang sebenarnya galah ni dibutuhkan? Kurang dalam 6 depa lah. 6 depa lah, lebih kurang gitu. 6 depa. Saya sampai dah baring macam ni dah. Tinggal langsung dalam macam ni. Okey, saya nak tahu juga. Okey, pastinya ada cara-cara kan untuk menjelam tanpa alat peralatan pernafasan kan? Apa sebenarnya kalau berada dalam ni untuk menjelam, bagaimana cara dia? Kita turun macam tadi, kita ambil nafas dan baru kita terus turun. Lepas di bawah tu kita raba lah. Lepas raba kita, api yang dapat kita naik sekadar nafas kita sampai ke atas. Berapa minit lama boleh tahan nafas? Biasa dalam 2 minit lah. 2 minit? Okey, dapat tak dapat terus naik? Naik, mesti naik. Dia tak boleh tunggu lama-lama. Okey, saya nak tengok caranya bagaimana untuk mendapatkan tiram tu, boleh Okey. Kita bagi nafas dulu, ambil nafas. Kena ambil nafas dulu kan? Okey. Berikan perhatian kepada Cik Mat. Cik Muhammad, bagaimana untuk mendapatkan, boleh? Okey. Okey, ini antara cara selaman mereka. Bagaimana sebenarnya mereka dapat menahan nafas selama lebih kurang 2 minit. Dan ini dekat dalam bot ni banyak kita boleh tunjuk. Allah berat. Okey, ini antara jenis-jenis tiram yang ada. Yang besar ni. Ini nama tiram dia apa? Ini tiram putih. Tiram putih. Okey, saya nak tanya Abang Nasir lah. Saya bergerak ke situ. Boleh Abang Nasir Allah. Okey, ini jenis tiram putih. Ini tiram putih. Dia ada 2 selesi, satu putih, satu coklat. Yang coklat macam mana? Ada tak? Dekat depan tu. Ya, kat sini semua tiram putih Ni semua putih. Okey, saya difahamkan juga kat sini adalah antara tiram yang memang mendapat perhatian dunia. Kan? Okey, apa sebenarnya uniknya tiram di sini? Pasal tiram ni dalam dunia tak ada spesies ni. Cuma satu saja di sini. Okey, tak apa. Kita berikan. Okey, Abang Mat dah naik. Okey. Wow, banyak. Kalau memang tiram memang dia banyak macam ni Dia tempat banyak lah. Kalau tempat tadi dia kurang lah. Kalau tempat dia banyak lah kan. Ini jenis tiram putih juga. Ini tiram putih. Dia pengertian tiram putih. Kalau orang dulu kata tiram betina. Tapi sebenarnya bukan betina, dia macam putih saja. Okey. Boleh tak saya dapatkan tiram ni? Dia bagi kat saya. Okey. Allah, ini memang hidup lagi ke? Yang bawah tu mati pasal dia tengah ni, nampak? Oh, yang temenganga ni dah mati. Ni mesti anak-anak dia ni, hidup. Yang ni anak dia masih hidup. Maknanya kalau penyelam memang tahu sama ada tiram tu, macam mana cara dia tu? Kalau dia letak, kita angkat dengan mati sekali. Kalau dia macam ni kan, kita angkat dengan mati-mati tu mati kan. Tapi dia lekat pada yang mati tu, dia hidup. Jadi kita angkat sekali orang. Tapi saya difahamkan juga kulit cengkerang tu memang akan buang balik. Kita buang balik. Pasal dia ni kira macam endok dia lah, macam ibu dia. Benih dia akan melekat kat situ balik. Kalau dia tak ada tempat nak engap, dia tak hidup. Jadi dia daripada kulit dia juga. Kulit dia ni mudah jadi. Benih dia mudah jadi. Dan tempat lain dia tak jadi sangat, tak jadi. Abang nak cek lagi ya, sekarang ni maknanya keadaan air, paras air ni memang sesuai sekarang ni. Sekarang ni dekat nak lemah lah. Ni air ni sebenarnya air ni dah air kecil lah, air bani dia. Air ni air kalau air bulan Melayu dah 8. Dah 7 ni hari. 7 ni hari 7. Jadi dia air arus tak kuat sangat. Apa saya beri masa Abang untuk cari lagi. Okey,
Saya nak menyeberang bot mereka ni. Okey. Sebab ini kita tahu ini antara tiram putih. Kalau saya boleh pergi ke bot, Allahu Akbar. Dan mereka masih lagi mencari tiram di bahagian sana. Sebab saya difahamkan mereka ni generasi-generasi. Zaman Abang Mat ni umur 70. Mula cari tiram ni usianya 12 tahun. Boleh dan difahamkan juga, bayangkan mereka ni antara legasi ataupun masih lagi berjuang mencari tiram di Sungai Muar ni. Dan mereka bukan mencari tiram saja, tetapi mereka merupakan nelayan. Ada hari-harinya turun ke laut. Lepas tu bila air surut, jadi mereka akan cari tiram. Dan saya difahamkan, kita bersama dengan Cik Nasir. Cik Nasir pun antara legasi family juga Yang kelima, penyelam tiram. Anak yang lebih muda ada lagi yang ikut? Oh, tak ada. Tak ada. Dia kalau dikira ada pelapis baru 22 tahun. Cik Nizam ni sana. Okay, saya nak tanya, apa sebenarnya paling mencabar menjadi penyelam tiram ni? Kalau nak ikut hari ni memang mencabar. Pasal apa, dia kalau kita kalender Islam, tujuh ni air kira macam mati, bawah dia ada wobo. Apa-apa ya. Sebab tu penyelam kena pakai baju, topeng, biasanya tak pakai. So, maknanya keadaan sekarang ni selalunya menghadapi cabaran daripada haiwan berbisa di dasar sungai lah. Ya. Okay. Selain daripada itu, bagaimana pula tekanan? Tekanan arus memainkan peranan penting juga tak? Macam ni, kira air mati ni arus bawah kadar dia tak kuat. Kalau air besar dalam 11, 12, 13 kalender Islam tu arus kuat lah. Saya nak tanya sebab Encik Nasir ni sebenarnya pakar pasal tiram ni sebab dah lama kan. Okey, kita nak tengok macam mana hasil isi tiram tu. Boleh buka ke? Ni saya nak kena saya ni ke? Okey. Okey. Ini tiram putih. Okey, ni dia. Dia boleh makan press tanpa lemon pun, dia tak ada lawyer, tak ada anyir tiram ni. Ni spesial. Tiram putih. Yang ni yang kategori orang panggil terkapar, tapi dia spesies lain, dia warna coklat. Dekat Sungai Muar ni berapa jenis? Dua je lah. Tapi ni kalau kita bakar, dia wangi, dia rasa macam eggplant. Sedap. Tapi kalau makan mentah dia lidas. Kalau ni tak lidas. Ni kalau bakar isi dia kecut, yang ni isi dia tak kecut. Yang ni. Okey. Kalau rasa sehari berapa banyak sekali? Dia sehingga boleh jugalah pendapatan dia kira lumayan jugalah. Ni saya boleh makan ni? Boleh? Enggak. Dia tanpa lemon pun dia sedap. Dia tak ada, macam biasa kita makan dekat hotel kan dia macam hanyir kan, loyo kan. Tiram putih dari Sungai Muar. Sedap kan? Betul lah. Dia memang betul-betul segar. Ini yang baru tangkap tadi kan? Ni dalam spesies ni, dalam dunia tak ada tau. Cuma di sini saja spesies ni. Dia antara top 10 in the world lah. Tiram sini, tiram Muar. Dia kategori tiram air payau. Tiram air payau. Dia ada suhu dia. Dia masin sangat tak boleh. Dia tawar sangat pun tak boleh. Tapi betul. Yang tiram mentah ni, yang saya rasa ni, dia tak rasa hanyir. Selalunya kan kalau ada segelintir daripada tiram tu, dia agak rasa hanyir. Kadang-kadang kita rasa macam tekak tu, rasa kembangan. Tapi ini tak. Okey, kita nak merapati mereka kembali. Boleh Cik Nasir? Ya, boleh. Keadaan memang kalau ini antara lokasi menjadi lubuk tiram. Dia ada, tiram ni sebenarnya dia ada beting-beting dia. Macam yang sekarang ni ialah beting panjang. Di sana beting aleman, sana beting somel, beting panjang, beting lumut. Dia banyaklah beting, talib, apa, acang, macam-macam beting ada. Tak semua tempat ada beting. Tapi kalau dah biasa tahulah. Sebab saya tengok galah tu tujuan dia untuk penyelam tu turun, maknanya dia perlu pegang ke bagaimana? Mana itu sebagai pacang lah. Pasal kita ambil tiram ni dekat dasar. Jadi itulah untuk kita berbaut di bawah nanti. Kalau tak nanti hanyut lah kan. Ya, itu sebagai penanda lah. Kalau penyelam tu turun ke bawah dasar sungai tu, dia tahu dah kayu ni sebagai penanda supaya tidak jauh daripada lokasi. Uniknya bila sampai di bawah kita menyarap tau. Cuma kaki je cangkuk kat galah macam tu. Kaki tu yang sangkut. Okey, yang memberi lambaian, abang senyum sikit bagi lambaian sikit untuk MSI. Okey dia. Itu namanya Razib kan? Muhammad Razib. Okey.
Dia adalah generasi ke-6, baru berusia 22 tahun. Macam mana kita nak pergi? 37. Oh, 37. Okey, yang ni 37. Maknanya masih baru lagi. Yang kat depan tu. Yang depan tu. Yang depan tu adalah generasi muda. Okey, nanti kita akan bersama lagi membawakan sikit perkembangan dari MUA ini. Sebelum tu saya nak mana yang menyelam ni ke? Yang baru ke yang ni? Assalamualaikum. Banyak lagi ke? Okey, tak apa. Kita nak berehat seketika. Sekemudian nanti kita akan bawakan apa antaranya. Okey? Kita ke Seri Pentas terlebih dahulu. Banyak ke tiram? Itu tiram putih eh? Okey, terus bersama rakan tugas di Seri Pentas. Pekerjaan sebagai pengutip hidupan bercengkerang bukanlah satu yang mudah seperti yang disangkakan. Bagi Muhammad Hafizul Arsyad, 36 tahun dan saudaranya Muhammad Saiful Abdul Wahid, 39 tahun, mereka menjadikan pekerjaan mencari siput sedut di sekitar Sekincan sebagai punca pendapatan. Sebenarnya saya ni bekerja sebagai driver lori. Jadi baru dalam 2-3 minggu lori saya aksiden. Jadi saya tak bekerja. Saya hanya mencari pendapatan macam ni lah untuk menyara keluarga saya. Mula-mula asalnya daripada sekadar nak buat makan. Tapi bila hasil tu kira macam melebihi daripada kemampuan untuk kita makan, saya mula bawa dia ke pasar untuk mencari pendapatan lebih lah. Menurut Hafizul, dia dan Saiful mula turun mencari siput di kawasan Paya Bakau ketika air surut, iaitu seawal jam 7 pagi sehingga 12 tengah hari. Dia kalau air pasang, siput tu tolak ke tebing, mulalah dia hasil dia alhamdulillah lah banyak. Kalau macam air mati, dia agak kurang lah. Dia sebenarnya pada saya lah bergantung kepada nasib. Kalau rezeki kita banyak, alhamdulillah dia banyak lah. Kalau tidak, hanya dalam 5-6 kilo je lah. Dia sekarang ni dia duduk macam air sekarang ni, air mati kan, dia duduk kat lumpur-lumpur. Selalu dia duduk atas kayu bakau ni. Jadi sekarang ni air mati, dia duduk kat kawasan lumpur. Jadi kita nak kena tengok lah dekat lumpur, dekat macam mana. Bagi mengutip hidupan bercengkerang ini, Hafizul dan Saiful perlu meredah lumpur pada paras lutut dan berjalan sejauh lebih 2 km merentasi hutan bakau dan peting pasir. Benda ni pada saya senang kan nak cari. Cuma perlukan modal masa dengan itulah, tak ada apa pun sebenarnya. Senang je nak cari siput ni. Pada kita lah, kalau kita rasa macam benda ni leceh, buang masa, kita duduk kat rumah tapi kita tak dapat hasil lah. Okay, sebenarnya nak cari siput belitung ni bukanlah mudah ya. Daripada tadi saya cari dah dalam 15 minit macam tu, saya tengah mencari, belum seekor pun lagi yang masih saya ketemui. Dan untuk berada dalam kawasan yang berlumpur ni, nak berjalan dalam ni, nak mencari dia memang sangat susah. Dia sebenarnya memang bergantung kepada nasib juga. Nasib tidak menyebelahi Hafizul dan Saiful pada pagi ini. Hasil carian mereka tidak memuaskan. Tak banyak. Mereka hanya mampu menjumpai siput itu kurang daripada 1 kilogram. Namun keadaan ini tidak mematahkan semangat mereka. Demi mengisi perut keluarga, mereka bergerak mencari hidupan bercengkerang yang lain. Menurut Saiful, setelah selesai mencari siput sedut,
dia akan membawa keluarganya untuk mencari remis. Lebih-lebih lagi apabila hasil carian siput sedut tidak memuaskan. Remis ni tak semua tempat ada. Macam dekat Sinchan ni pun ada bahagian-bahagian dia je. Setengah-setengah tempat saja yang ada. Proses mencari remis ni tak adalah susah mana. Cuma kita kena tahan panas. Kena cari, kena cuba gali pasir-pasir yang kat kawasan pantai ni. Bila ada 1-2 biji, dia akan jumpa lagi yang lain. Menurut Saiful, lazimnya mereka mampu memperolehi lebih 2 kilogram remis di kawasan itu. Remis ni buat masa ni tak ada dalam pasaran lah. Sebab kebanyakan yang cari ke sini semua untuk buat makanan sendiri. Sebab dia punya hasil isi yang halus. Tapi bila cari, dia punya kuantiti akan banyak. So takut bila nanti jual kat pasar, orang nak makan takkan rasa nikmat dia. Walau apa jua halangan, Hafizul dan Saiful akan terus cekal menghadapinya bagi memastikan perut insan yang tersayang sentiasa diisi. Ya, itu tak jauh pun. Dekat Skinchan, Selangor, bagaimana anda tengok pengutip siput sedut dan juga remis? Aziz, awak pernah teringin tak nak cuba? Saya pernah cuba dulu. Pernah cuba? Saya dulu sekolah dekat Kuala Selangor. Oh, ya ke? Ya. Oh, tapi awak pernah cuba, awak dapat tak? Tak dapat. Oh. Tak apa Zik. Nanti boleh cuba lain lah. Tapi sekarang ni kita nak bersama dengan seseorang yang berada di Pantai Batu Hitam, Kuantan. Iaitu Kak Nora Haifazah Taib, pengutip kepah. Ni kita nak kutip kepah pula ni. Assalamualaikum Kak Fiza. Salam. Ya, ini sekarang dekat Pantai Batu Hitam ya? Ya. Okey, pantai. Okey. Kalau nak cerita pasal mengutip kepah ni lah Kak Fiza, hari-hari ke ataupun ada hari-hari tertentu saja yang boleh kutip kepah ni? Tak, dia ada waktu dia sebenarnya. Dia macam air surut tu ya, baru kita orang cari kepah. Kalau air pasang tak boleh nak cari. Ya, air pasang pagi surut pukul 5 kan? Itu celana kan? Air surut ni dia kadang-kadang petang, kadang pagi. Dah berapa lama dah sebenarnya Puan dah mula mengutip kepah ni? Daripada bila? Dari budak-budak lagi sebab kita memang orang laut. So punca pendapatan daripada makan pada sini lah kan, daripada dulu. Okey, wow. Ini kaedah mengutip kepah. Memang orang selalu buat macam gini ke Kak Fiza? Ini kaedah yang terbaru saya rasa. Dulu orang pakai cakau ataupun dia mencari di pasir saja dulu. Kita orang korek kan, dia ada mata dia, kita korek barulah dia timbul kan. Nak kena pandai cari. Kalau dalam air ni kita tak boleh cari dengan tangan, kita kena gunakan kaedah macam ni. Bila kita kokok dia tu, barulah dia timbul dalam air ni. Sebab kita susah nak dapatkan mata dia tu dalam air. Jadi alatan tu dibuat sendiri? Ya. Macam mana dapat idea tu? Ada terinspirasi dari mana-mana ke? Idea tu daripada kita, yelah kita orang sendirilah idea tu kan. Macam mana nak dapatkan kerang dan dapatkan kepah ni kan. Macam-macam lah kita fikir. Atas masing-masing lah macam mana dia nak, cara dia tu untuk nak dapatkan kepah yang banyak, atas dia orang lah. Okey. Jadi bila gunakan alatan ni kan, tak ada jual. Itulah bercakap tak jual. Alatan ni kiranya kalau tengok kira berhasil lah kan. Adakah dapat lebih banyak kepah daripada konsep yang sebelum ni yang digunakan? Banyak yang macam ni lah dapat. Banyaklah kan. Ada tak orang request nak akak buatkan alatan ni untuk diorang? Walaupun air pasang, so ada jugalah rezeki hari ni. Betul? Air pasang ada juga rezeki. Nampak? Tapi seperti yang ditanyakan Haziq, ada tak bila orang nampak gunakan alatan ni, orang lain buat permintaan lah, cakap boleh ke buatkan untuk saya dalam 100 ke? Gitu. Tak ada, so far tak ada lagi lah. Tapi ramailah yang apa ni, bila musim kepah ni, dia orang cari dengan kaedah masing-masing. Kan? Dengan cara masing-masing. So yang macam ni ada jugalah yang ramai jugalah yang buat kaedah macam ni bila tengok kita buat kan. Ada jugalah yang buat sendiri. Jadi kalau lah bila musim kepah ni datang, harga kepah ni macam mana Kak Fiza? Dia masih lagi relevan and okey berbatutan? Dia dalam 8 hingga 10 ringgit sekilo lah biasanya.
Okey. Kalau diikutkan kan dengan kudrat digunakan untuk mengutip kepah ni, berbaloi tak rasanya Puan? Oh, berbaloi lah kot. Saja kalau nak setakat, kalau air surut, kalau setakat 2-3 jam tu, dapatlah dalam 5 kilo, 4 kilo macam tu lah. Oh, best juga. Selain tu dapat. Saja santai-santai je. Ni kira tepi pantai kan? Yelah. Kira macam nak mengimbau balik lah masa kecil dulu macam mana duduk mengutip tu. So Kak Fiza, okey kita tengok balik muka Kak Fiza. Okay. Kita pusing balik kameranya. Itu dia. So Kak Fiza, mungkin ada anak-anak zaman sekarang yang diorang tak mencuba pun nak main, nak kutip kepah kan. Macam kita dulu memang ramai ataupun mak ayah kita tak kisah pun kita mencuba tu. Tapi zaman sekarang ni nak main kat luar ni jarang. Orang duduk rumah je main game apa semua. So macam mana Kak Fiza kita nak memupuk lagi minat anak-anak muda ni untuk mengutip kepah ni? Macam anak-anak Kak Fiza ni, dia memang suka benda-benda macam ni. Dia memang suka mencarilah kalau time petang-petang, time waktu habis kerja kan. Sebab dekat tepi pantai ni, petang-petang ramai orang sebab tempat berkelas, tempat dia orang bersantai kan. So bila orang kita buat ni, kita cari ni, orang pun ramai dah akan datang tengok, lebih lagi semangat. Yelah, okey. Semangat bila orang ramai tengok kan apa yang kita buat. Ya. Saya rasa bukan sahaja yang menonton MHI ni. Saya, Haziq dengan tim MHI pun rasa macam jomlah kita sama-sama pergi kutip kepah. Nanti kita datang. Katanya rumah dekat dengan pantai kan? Betul tak? Datanglah dekat sini. Tunjuk kawasan sikit boleh? Boleh tunjuk kawasan sikit keliling tak Kak Fiza? Sekitar tu macam mana? Macam mana muka pantai Batu Hitam tu? Cantik. Masya Allah. So Kak Fiza, kita datang sana stay rumah Kak Fiza je lah ya? Boleh je. Dekat rumah Kak Fiza ni pun banyak homestay, garden pun ada. Timur Bay ada. Wah, bagus-bagus. So datang je ke Pantai Batu Hitam kalau anda nak merasa pengalaman mengutip kepah. Bolehlah jumpa Kak Fiza kat sana. Okey Kak Fiza, terima kasih kerana sudi bersama kami di MHI pagi ni. Betul. Okey, sama-sama. Baik Kak Fiza, baik. Okey, jadi sebenarnya saya dan Haziq kita nak berehat sebentar Haziq. Sekejap lagi kita tak habis lagi Haziq cerita pasal tiram lah apalah kan. Yelah, apa ni haiwan bercekerang ni kan. Sebab kita nak cerita pasal masak haiwan itu pula. Masak binatang menu tiram masak halia. Adakah anda kelaparan sekarang? Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Malaysia hari ini. Tak mengidam ke? Di Muar ini. Kalau tadi di sungai kami dah berada di darat, sekarang berada di warung asam pedas Pak Andak Muar. Inilah dia pemiliknya, Encik Zaidi Makno ataupun kita ni sebagai Pak Andak. Okey, hari ini Pak Andak tunjukkan kita antara menu yang paling special berkenaan dengan tiram putih di Muar ni. Apa Pak Andak nak masak ni? Pak Andak nak masak tiram masak halia. Ini cukup popular dekat kalangan pelanggan Pak Andak. Okey, kita boleh mulakan Pak Andak. Kalau misalnya datang ke pengkalan nelayan parit tiram Muar ni, boleh datang ke sini. Dan ini menu istimewa dari Pak Andak sini. Okey, Pak Andak, selalunya kita tahu tiram ni kita kata makan yang segar, ada yang kata bakar je pun dah cukup dah. Tapi apa sebenarnya keunikan untuk masak tiram ni? Banyak menu tak boleh buat? Sebenarnya tiram ni memang pelbagai kita boleh buat. Tapi kebanyakan yang datang sini makan secara raw ataupun makan secara fresh, yang mana dengan ada kita sediakan sos dan dia punya lemon kan. Dan juga jadi kemarin pada mereka yang tak pernah makan tiram, jadi takut nak makan yang fresh. Jadi dia minta masak. Jadi pandai rasa masakan halia adalah paling sesuai sekali untuk pada yang belum pernah makan tiram. Cabaran kita hari ini adalah Pak Andak masak sambil bercakap. Memang payah Pak Andak, tapi kita terpaksa. Okey, mula-mula kita masukkan apa ni? Bawang. Bawang dulu. Kita masukkan bawang. Kita tumis bawang ni. Semua bahan kita tumis sekali. Satu bawang. Ya, ada satu biji bawang, ada halia, ada bawang putih dan ada sedikit belacan, sedikit. Okey. Kita masukkan lada. Masukkan semua. Masukkan semua. Alright, kita masukkan semua. Kita ratakan dia. Selain daripada masak halia ni, apa lagi yang famous kat sini? Selain segar dan biasa Pak Andak ada buat untuk apa? Buat cheese, bakar cheese. Jadi tapi Pak Andak beritahu dia orang kalau nak makan tiram murah tak payah makan tiram cheese. Biarlah makan yang raw. Jadi harga dia berpatutan lah untuk B40 boleh lah tak makan.
Kalau kata harga, mesti orang cakap, berapa harganya kalau makan tiram dekat tempat Pandak ni? Berapa harganya yang boleh mampu milik? Memang mampu milik. Sebab sini Pandak menyediakan yang fresh 10 biji. Untuk satu set 10 biji hanya RM40. Dan untuk tiram halia, satu set untuk masak, Pandak sediakan satu set tu RM48. Okey, sekali tak termasuk nasi putih Tak termasuk. Okey, bau dia pun dah harum sebab dia belacan sikit tu. Okey, sekarang ni masukkan. Kita masukkan sedikit garam dan juga perasa. Okey, kita masukkan gula. Okey, kita masukkan sos ikan. Sos Okey, kalau misalnya nak datang makan dekat sini, hari apa yang buka sebenarnya Pandak? Pandak buka bermula pada hari Selasa sehingga hari Ahad. Bermula jam 10 pagi hingga 5 petang. Okey, so maknanya menu tiram apa boleh minta kat sini? Katanya asam pedas kat belakang tu, asam pedas pari, sembilang, jenahak, mayong, semua ikan merah semua ada. Semua ikan segar. Kita masukkan tiram ya. Ini tiram putih? Ya, tiram putih, tiram ni. Kalau tiram putih ni apa? Apa kelainan dia rasa dia? Dia ni, orang cakap banyak khasiat dia tiram putih ni. Salah satunya, dia ni tak ada bau, tak ada hanyir. Dan juga mempunyai banyak khasiat-khasiat untuk apa? Untuk manusia lah. Untuk kita makan. Masak ni sekejap je dia tak boleh lama-lama. Okey, lepas tu kita masukkan tomato. Pandak ini kalau ada nasi putih panas ni sedap. Kita perahkan lemon. Ya. Kalau makan saja macam ni pun okey kan? Okay, kita makan macam tu boleh. Makan nasi lemak boleh, makan nasi putih boleh. Okey, siap. Okey. Kalau orang KM nak tiram segar dari sini macam mana? Ada ke penghantaran ke bagaimana ke? Memang kena datang sini? Boleh datang sini ataupun kalau yang nak tu boleh. Kita akan buat perantaran. PM tepi. Okey. Ini dah siap jadi kita boleh dah rasa. Kalau di hadapan ni ada tiram segar. Kalau tadi di atas bot tadi saya rasa tanpa lemon. Nanti kita nak rasa yang ada, kalau perah sikit lemon ni pun macam mana rasa dia. Dan kalau tengok isi dia warna putih tau. Berbanding dengan yang ni. Cuba tengok perbezaannya. Okey, kita pindah meja. Nampak tak dah set dah ni. Kita boleh bawa. Ini antara contohnya. Okey, dah terliur lah Pandak saya. Itulah dia. Siapa yang kita macam memang dah tahu kan? Ni Pandak sebelah sana. Okey, sama-sama. Okey, Pandak pun keluarga mencari tiram juga kan? Ya, Pandak daripada atuk Pandak, bapa Pandak. Sekarang yang berganti tempat adalah adik Pandak. Pandak, saya nak bagi Simon sikit kat Pandak. Pandak minta tolong jap pegang mic sambil bercakap tu, bercerita boleh? Saya nak rasa. Boleh, apa salahnya? Boleh. Okey. Kalau tahu Pandak tu dalam tahun 70-an lah. Itu atuk Pandak, bapa Pandak. Sekarang generasi baru. Banyak generasi baru. Saya rasa ini. Boleh. Ini halia. Ini masa halia. Kita kena share. Boleh. Pegang mic nampak macam boleh jual tahu. Itu macam tu lah kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sebab Pandak masak sekejap. Rasa isi kenyal tu puas makan. Sebab kalau kita masak lama dia kecut kan? Sedap Pandak. Tambah lagi. Saya nak rasa yang lemon tu. Yang ni? Lemon. Alright. Okey. Ini yang segar. Pandak, saya nak kena perah lemon. Okey, kalau misalnya anda berminat untuk dapatkan tiram di Muar ni, boleh terus datang ke Pangkalan Rayang Parit Tiram. Kerana saya rasa ini antara tiram yang berkualiti tinggi di dunia juga. Saya cakap ini bukan saya cakap sebab Keluar TV, tapi saya rasa sebab saya peminat tiram, ini antara tiram yang paling segar saya pernah rasa. Yang paling terbaik. Bila letakkan kat tengah ni, dia punya perut tu, bila rasa macam Allah, lemak dia tu sedapnya. Terima kasih banyak-banyak Pandak. Terima kasih juga kepada para nelayan yang turut bersama kami di MHI. Tadi dah tunjukkan bagaimana menyelam tiram. Sebenarnya mereka perlu meraba-raba kat bawah tu kan. Begitu memang kelebihan yang tak boleh ditandingi oleh sesiapa saja. Kita harap ada legasi baru yang akan meneruskan sebenarnya. Ya? Okey.
Kita nak terus bersama rakan tugas di Sri Pentas. Nanti kita bawa juga tiram ni untuk kalian juga. Tak apa, jangan kecil hati. Nanti kita bawa ni ke Sri Pentas ya, Pak Ndak? Boleh. Okey. Kita terus ke Sri Pentas. Terima kasih. Sekejap, Pak Ndak. Ya, tadi kalau kita tengok Fariha makan tiram. Sebab saya tak makan tiram. Tetapi bila tengok Fariha makan, senang dia makan. Senang dan dia nampaknya begitu menikmati. Dan mereka berkata, okey, ibu mengandung, sila jangan ngangang mulut. Sabar. Okey. Sabar. Okey. Tapi betul, sebab kami bagi anda saranan. Kalau terasa nak makan tiram tu, bolehlah ke sana ya. Ya, seperti yang kami janjikan kepada anda tadi, kita akan bersama dengan antara rakyat Palestin yang berada di Malaysia sekarang ini, dan kita ingin mengambil tahu bagaimana keadaan nasib keluarga mereka yang berada di bumi Gaza ini sekarang. Jadi kita bersama dengan dua orang, iaitu Muhammad Al-Zad dan juga ini Yusuf Abu Wasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf ada apa nak diberkatakan tadi mula-mula kan? Yusuf ada situation. Okey, silakan Yusuf. Okey, Assalamualaikum rakyat Malaysia dan umat Islam seluruh negara. Nama saya Yusuf, saya orang Palestin Gaza. Family keluarga saya semua dekat sana, family I pun semua dekat sana. Waktu sekarang dah jadi dalam sampai malam tadi dah jadi sampai 11,000 syahid di Palestin Gaza. Orang yang dekat sana macam family Yusuf pun dah susah sangat, rumah dah hancur. Adik I pun yang dalam umur 18 tahun, kita tak jumpa dia sampai sekarang. Dah 25 hari kita tak jumpa dia. Wallahu a'lam, kita orang tak tahu juga dia dah jadi syahid kita. Dekat Gaza memang sekarang situasi memang teruk sangat. Orang yang dekat sana memang tak ada ambulans, tak ada apa pun untuk bawa syahid, hantar dia dekat hospital di sana. Israel bom semua masjid. Sampai sekarang dah dalam 30 masjid dah hancur. Satu lagi, Israel dah bom dalam 30 lebih sekolah. Satu lagi, dalam 2 hari lepas, Israel bom hospital Indonesian Hospital di Palestin Gaza dengan Al-Quds Hospital di Palestin Gaza. Semalam juga bom Bintu Ashifa Hospital di Palestin Gaza. Orang yang tak tahu juga macam mana situasi dekat Gaza. Orang macam family Yusuf, bila tu orang nak lari, nak pergi mana? Tiada tempat. Tak ada tempat aman, tak ada tempat safe memang. Bila itu orang nak lari, macam cari sekolah, cari gereja, cari perlindungan, tempat hospital, mana-mana je. Tapi waktu sekarang, kedai roti kena bom. Dalam 40 kedai roti Israel bom. Kenapa? Nak orang mati lapar. Nak budak yang kecil mati lapar. Bila orang nak beratur, tunggu 5 jam, tak dapat roti lagi, Israel bom juga, bunuh tu orang. Saya pun tanya, sekarang mana umat Islam? Betul. Mana umat Islam? Kenapa semua diam? Kenapa semua setiap hari tengok 1,000 syahid di Palestin Gaza? Semua macam diam. Semua diam. Semua macam tengok je. Dah biasa kita orang tengok 1,000 syahid. Hari-hari bagi 1,000 syahid. Dah biasa ke? Ini budak Gaza. Kita orang umat Islam. Kita orang gaduh dengan Israel untuk Al-Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa ini bukan yang senang. Ini ulal qiblatain. Waktu dulu bila kita orang solat, kita orang mana qiblat? Di Masjidul Aqsa kan? Ada orang banyak yang tak tahu apa maksud Al-Masjidul Aqsa. Hari ini saya datang sini untuk explain untuk semua rakyat Malaysia. Orang yang diam, orang yang tabus dekat social media juga. Orang yang tengok je, yang dah biasa tengok 1,000 syahid tapi diam, tak boleh buat apa. Kita orang kena support Palestin, kena kalau kita boleh tolong, apa pun kita kena tolong. Ini wajib kita orang buat.
Pasti. Sebab budak Gaza itu orang tak buat apa pun. Kita orang nampak budak Gaza macam tak ada tangan, tak ada kaki. Umur yang 2 bulan, umur yang 1 tahun. Ada yang baru lahir, ada yang belum lahir. Macam perempuan mengandung bom. Israel bom dia, anak dia dah hancur dalam perut dia. Bila doktor keluar anak dia tak ada tangan, tak ada kaki, baru umur 7 bulan. Sampai bila kita orang nak diam? Saya nak semua orang, semua rakyat Malaysia bangun. Bangun, kita orang gaduh untuk Masjidil Aqsa. Ini ulal qiblatain. Bukan untuk orang Palestin. Kita orang di Gaza, kita orang mujahidin di Gaza. Kita orang tak gaduh untuk tanah kita orang je. Kita orang gaduh untuk Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa bukan untuk Yusuf, bukan untuk orang lain, orang Gaza je. Untuk semua Islam, untuk orang Malaysia juga. Seluruh umat Islam. Malaysia rakyat Islam kan? Umat Islam. Tapi ada banyak negara, macam negara Arab juga, yang diam, yang ada embassy Amerika, yang ada embassy Israel dalam negara dia. Itu orang memang tak baik, jahat sangat. Ya, memang. Kita orang panggil anjing untuk Amerika. Semua takut daripada Amerika sampai sekarang. Kenapa? Kenapa? Itu orang pun support Amerika, support Israel untuk bunuh budak kecil di Gaza. Ya. Baik. Kalau kita dapat lihat memang kalau kita pun keluarga berada di sana, pastinya kita berfikir bagaimana keadaan keluarga kita di sana. Terima kasih Yusof di atas update itu tadi. Jadi bagaimana Muhammad? Bagaimana keluarga Muhammad di sana? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Okeylah, terima kasih untuk jemputan saya. Sama-sama. Untuk bagi tahu untuk Melayu cerita saya. Cerita saya macam mukjizat. Tengok macam mana. Saya balik bulan 6 yang tahun ni. Bulan 6 tahun ini. Tahun ni saya balik ke jumpa keluarga saya. Dan saya duduk kat sana 3 bulan macam tu. Dan bila saya balik ke Malaysia, saya sampai Malaysia bulan 9, awal bulan 9, adik saya dah mati syahid. Bulan 9 awal? Ya, betul. Saya sampai sini. Lepas 3-4 hari, saya dengar betul adik Muhammad dah mati syahid. Namanya Al-Bara. Allahu Akbar. Saya tak percaya. Macam mana tu? Maknanya kalau saya duduk seminggu lagi, mungkin saya akan dapat adik saya. Tapi saya kata Alhamdulillah. Sebab saya ada yakin dengan Allah, insya-Allah dia akan di syurga. Insya-Allah. Tapi kalau ikut apa yang kita bualkan tadi, Muhammad, mungkin Muhammad boleh ceritakan bagaimana teruknya keadaan sekarang ini nak dibandingkan dengan serangan-serangan Zionis sebelum ini yang teruk juga. Adakah kali ini worse? Ya, betul. Saya nak sambung. Lepas 2 minggu macam tu, perang dah mula. Perang dah mula. Lepas 11 adik saya mati syahid. Lepas 2 minggu macam tu, perang mula. Dan saya dengar rumah Muhammad dah hancur. Iya. 2 minggu selepas itu. Iya. So macam mana saya nak duduk dengan macam apa tu, ada pening. Yeah. Saya dengar adik ayah Muhammad dah mati syahid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi adik dengan ayah Muhammad sekarang ni, alhamdulillah, kedua-duanya dah syahid. Alhamdulillah. Ada berapa ramai ahli keluarga yang sebenarnya berada di rumah? Ada sekarang 13. Semua duduk di dua rumah. Di mana? Sekarang bila rumah hancur, mestilah pergi tempat yang kita kata ni insya-Allah tempat selamat, tapi memang tak ada tempat selamat di Gaza. Mereka pergi ke hospital Ashifa. Ini rumah Muhammad. Ya, betul. Jadi Muhammad dapat berita ini daripada siapa? Daripada ahli keluarga yang lain? Tak, ya betul, dari ahli keluarga yang lain. Ya. Sebab bila saya dengar, saya betul ke mak saya ke pak saya ke, mereka tak angkat. Tak jawab. Ya. Tak yalah, sekarang telekomunikasi semua tak dapat nak. 10 hari lepas saya tak tahu mereka masih hidup ke, mati syahid ke, ada cedera ke, tak tahu langsung. Tak tahu apa-apa. 10 hari ya? 10 hari, ya betul. So, mestilah saya nak tahu kalau mereka mati syahid. Tapi saya nak tahu sebab saya betul. Sekarang saya tak boleh duduk. Stres. Setiap saat saya stres. Okey, saya bila nak
kontak dengan keluarga atau sekarang saya call guna cara lain. So saya tanya kawan yang duduk di Turki, kawan duduk di mana-mana, tolonglah bagi tahu saya keluarga saya sekarang macam mana. Kalau mereka dah mati syahid, bagi tahu saya juga. Saya nak tahu. Awak nak tahu kiranya apakah keadaan mereka? Betul. Betul. Tapi saya tak tahu. Sampai sekarang, saya tak tahu. Saya harap kalau saya dengar, okey mereka baik atau mereka mati syahid, saya tahu juga. Itulah saya cakap tadi dengan abang saya. Perang yang paling kuat di Gaza. Ada 5 perang sebelum ni. Paling teruk. Ya betul, paling teruk ya betul. Sebab mereka sekarang orang Zionis laknatullahi alaihim tak berbeza antara orang mujahidin atau orang biasa. Orang awam ya. Tak berbeza. Semua dia. Ya betul. Masjid-masjid ke, surau-surau ke, rumah-rumah masjid ni hospital ke, mereka tak berbeza antara orang Palestin, orang mujahidin atau orang awam. Mereka mahu semua pembunuh orang Gaza. Dan meratakan semuanya. Kalau keluarga Muhammad tak dapat nak hubungi keluarga Muhammad 3 hari dah. 10 hari. Macam mana dengan Yusuf? Yusuf 4 hari lepas. Last contact dengan ayah saya. Waktu tu saya tanya dia di mana. Dia kata, Yusuf, kita orang dekat jalan. Ya betul. Semua dekat jalan. 14 orang. Lebih juga sekarang dalam 20 orang. Sebab kakak ai dia bawa anak dia sekali, abang ai dia bawa anak dia sekali, semua join dengan mak dengan adik-beradik semua. So jadi 20 orang. 20 tu orang semua tidur dekat jalan. Macam dekat dari ibadah hospital. Sekarang Israel bom hospital juga. Sekarang 4 hari. Saya tak boleh kontak. So I tak tahu family ai syahid ke tak. Satu lagi kawan I, my best friend, kawan I sekolah, yang ni 2 orang yang dalam gambar ni. Nama Muayyad Hamdan dengan Rafiq Ad-Dahsyan. Ini kawan Yusuf. Daripada kecil kita orang kawan, kita orang lebat sekali, kita orang pergi laut, kita orang main-main sekali. Macam mana saya nak hidup macam ni? Sampai bila? Bila Yusuf macam buka Facebook, kawan bagi I tunjuk gambar kawan I. Allahu Akbar, Asyahid. Sampai bila Yusuf nak tahan? Macam mana sekarang Yusuf tak jumpa family saya dah 9 tahun lebih. Macam mana kalau ada kontak, halo Yusuf, family you semua dah jadi syahid. Macam mana perasaan Yusuf? Ya betul. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya apa yang mereka lalui adalah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hidup dalam keadaan yang tidak pasti sama ada ahli keluarga yang hidup ataupun sudah pergi mati syahid. Betul. Even kita sendiri pun kalau kita yang tengok sendiri, kita geram. Kita sakit hati. Betul. Kalau boleh kita nak pergi ke sana. Iya, betul. Nak balik. Betul. Mestilah kalau boleh saya tak fikir mestilah saya balik. Saya tak tunggu dengan keluarga. Saya nak rasa macam mana mereka rasa. Kalaupun saya anak Gaza tapi saya jauh. Tapi mereka bila saya yang last call, abang saya kata keadaan kat sana kat sini ya Muhammad, wallahi kita tak boleh cakap macam mana. Tak boleh. Tak boleh describe. Ya betul, tak boleh explain, tak boleh. Muhammad tengok saja. Muhammad tengok tapi kita Muhammad rasa tapi kita yang nampak orang syahid datang. Kita yang nampak rumah yang dah hancur. Ya. Dan kita satu dunia sebenarnya menyaksikan sesuatu di depan mata dan tangan masih terikat kan, tak dapat membuat apa-apa, dan saya pasti semua yang menonton ini dapat merasai kesakitan yang kita rasakan sebagai saudara kita yang berada di sini. Mereka berdua datang untuk berkongsi dengan kita keadaan di sana, dan saya kongsikan sedikit yang terbaru. Saya pun tiap-tiap malam memang terjaga 1-3 pagi walaupun saya mungkin tidak punya pertalian darah, tapi kita sesama Islam kan. Ya, betul. Jadi yang terbaru yang saya dapat tahu, mereka katanya orang di sana makan kalau sehari sekali pun. Ya, betul. Betul. Ya. Sekarang di Gaza, memang orang makanan tak ada. Ya, betul. Api di rumah tak ada. Elektrik tak ada. Air tak ada juga. Ya, betul. Dalam hospital pun obat tak ada. Ya. Kalau you masuk dalam hospital, you belum masuk lagi. Depan hospital, you nampak budak kecil yang dah potong tangan, yang dah potong kaki. Ya.
Gaza kecil. Gaza lagi kecil daripada Kuala Lumpur. Semua Gaza around macam ni. 30 kilometer macam tu. 360 kilometer. Ini Gaza. Orang fikir kecil. Gaza besar. Gaza yang paling kecil. Berapa million orang dalam? 2.5 million. Tu orang kata itu adalah penjara. Dalam satu rumah ada dalam 100 orang. Ini antara yang Yusof kongsikan di social media. Ya, ini IG nama IG Yusof, nama Yusof anak Palestin. Dekat TikTok juga ada akaun baru. Saya buat akaun baru nama Yusof anak Palestin. Yusof update video ni semua daripada hospital. Hantar abang saya record untuk saya. Tapi dia memang di Gaza tak ada internet, tapi dia pakai Yusof beli untuk dia daripada negara lain internet, dia pakai untuk hantar video ni untuk saya. Jadi Yusof boleh terus update, kita akan dapatkan Yusof update semua sekarang dekat social media di Malaysia. Ramai orang yang follow dekat IG juga, dalam seminggu dah jadi 40,000. Boleh, semua orang nak dapat tahu apa yang terjadi, semua nak tahu apa keadaan terkini. Jadi kita harapkan agar Yusof dan juga Muhammad dapat terus bagi tahu kepada kami bagaimana keadaan di sana. Terima kasih Yusof, terima kasih Muhammad. Tapi saya nak bagi sesuatu yang untuk rakyat Malaysia. Secara ringkas. Ni yang terakhir, mana kamera yang asas? Ya. Tu sini. Silakan. Ni kata-kata apa yang dalam hati saya untuk rakyat Malaysia. Terima kasih untuk semuanya, saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapa-bapa saya di sini. Semuanya bagi tahu saya, Muhammad, kamu bukan seorang di sini. Kita rakyat Malaysia, keluarga yang kedua untuk Muhammad. So, terima kasih dari hati saya. Terima kasih untuk buat baik-baik dengan saya. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Dan saya rasa saya bukan seorang di sini. Tak. Saya di keluarga yang kedua. Terima kasih. Jazakumullah khair. Okey. Yusof ada sikit je Yusof. Nak cakap terima kasih rakyat Malaysia dan semua umat Islam seluruh negara. Terima kasih sangat Malaysia sebab Yusof duduk di Malaysia dekat sini 9 tahun. Orang Malaysia memang baik sangat dengan Yusof juga. Semua ada respect. Alhamdulillah. Ada Yusof banyak kawan dekat sini dah 9 tahun lebih juga. Yusof belajar sini juga. Kerja sini cari rezeki. So Alhamdulillah, and terima kasih semua rakyat Malaysia, and thank you everyone for support Palestin. Jangan lupa semua ikut Yusof dekat IG Yusof anak Palestin. InsyaAllah Yusof akan update semua video dekat social media insyaAllah. Baik. Terima kasih Yusof. Jadi Terima kasih Muhammad. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih, dan bagi saya dan juga Aziz, kita di sini bukan bercakap atas dasar kita menyokong. Ini bukanlah kira pertandingan bola ataupun politik, tapi ini atas dasar kemanusiaan dia. Jadi jika anda punya hati dan perasaan, please gunakan sahaja apa sahaja platform yang ada untuk menyokong dan juga solidariti terhadap saudara kita di Palestin. Anda juga boleh menyumbang untuk tabung kemanusiaan Palestin Media Prima untuk bantu rakan-rakan dan saudara kita di sana. Jadi jangan lupa terus bersama kami besok di MSI untuk tajuk topik diabetes. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.